Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Luqman Haris. Anda sedang menonton Pantau Agenda Reformasi di mana seperti biasa kita akan melihat dan membincangkan kesemua berkenaan dengan agenda reformasi kerajaan perpaduan dan juga kita menjejaki kemajuan yang terbarunya. Dan antara yang terbaru adalah modul latihan bagi program latihan khidmat negara PLKN 3.0 akan dirangka bersesuaian dengan tempoh dan tahap usia peserta. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari berkata, program itu dijangka melibatkan pelajar sekolah menengah dan belia termasuk yang memasuki institusi pengajian tinggi. Beliau menjawab soalan tambahan Ahli Parlimen Ketereh, Datuk Khair Mohamad Noor di Dewan Rakyat hari ini. Suka saya menyebut bahawa rangka PLKN kita seperti mana yang kita rancang. Sebenarnya buat masa ini kita sedang memuktamadkan libat urus kita dan juga modul sama ada dari segi kurikulum dia dan begitulah juga dengan beberapa modul-modul latihan. Dan kalau kita melihat seperti mana yang disebut, dia melibatkan pelajar kita di peringkat sekolah menengah dan juga kalau kita lihat di peringkat universiti juga. Sebab itu kadang-kadang kalau kita lihat ada di kalangan pelajar-pelajar kita yang tidak memasuki universiti itu, mereka itu kita gulungkan di kalangan mereka yang belia yang terlibat dengan PLKN ini. Itu sebab kalau kita lihat kepada modul-modul kita ini, dan saya fikir bila kita muktamadkan nanti, latihan-latihan ini bukan sahaja melibatkan pelajar di peringkat menengah itu, dan dia juga melibatkan pelajar-pelajar yang memasuki universiti maupun tidak memasuki universiti itu. Sebab itu kalau kita lihat kita ada tempoh masa dan tempoh tahap umurnya bagi memastikan bahawa program ini dapat kita laksanakan sebaik mungkin. Seterusnya, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC sedang meneliti sekurang-kurangnya 3 teknologi baru untuk menambah baik perkhidmatan internet di seluruh negara dan ia dijangka dilaksanakan pada tahun 2025. Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil berkata, teknologi baru muncul itu antaranya dikenali sebagai direct to device atau terus ke peranti. Ini sangat bersesuaian kerana ia bermakna kita tidak bergantung harap kepada menara-menara untuk memancarkan signal, tetapi kita boleh menggunakan phone kita untuk berkomunikasi terus dengan satelit dan satelit itulah yang seolah-olah menjadi menara. Ini teknologi baru yang mungkin akan dilaksana sekitar 2025. Beliau menjawab soalan Ahli Parlimen Selangor Edwin Bantayang yang mahu tahu apakah pelan tindakan alternatif meningkatkan akses jalur lebar dapat sampai ke kawasan luar bandar dengan terhadnya pelaksanaan strategi dan pelan sekarang. Fahmi menambah MCMC turut sedang meneliti penggunaan satelit jenis Low Earth Orbit LEO atau orbit rendah bumi seperti Starlink untuk menyediakan backhaul kepada menara-menara di beberapa lokasi di seluruh negara. Selain itu, penggunaan fixed wireless broadband untuk membantu dari segi backhaul bagi menara-menara yang sedikit jauh dari kawasan yang mempunyai gentian optik. Dalam pada itu, Fahmi memaklumkan sebanyak 2,393 menara baru daripada 3,884 yang dirancang telah siap dan beroperasi setakat 31 Januari lalu. Sementara itu, sebanyak 39,983 daripada 40,214 stesen pemancar telah siap dinaik taraf dengan 3.32 juta premis telah sedia dengan rangkaian gentian optik berbanding 4.19 juta yang dirancang. Menurut Fahmi lagi, sehingga 15 Mac, sebanyak 658 infrastruktur jalur lebar jenis Point of Presence POP bagi fasa 1 telah disiap di seluruh negara, manakala 335 daripada 3,663 bagi fasa 2. Dan seterusnya, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN menafikan menamatkan pemberian subsidi tepung gandum kegunaan AM bernilai 40 juta ringgit. Timbalan Menteri Fuziah Saleh berkata peruntukan bagi tujuan itu sebaliknya dialihkan ke butiran perbelanjaan program Payung Rahmah yang membabitkan dana keseluruhan 200 juta ringgit. Dan beliau menambah dana bernilai 40 juta ringgit bagi pemberian subsidi barang itu tidak pernah dituntut sebelum ini. Pada bajet 2024, butiran ini tiada, ya, dan ditanya dalam Dewan ini daripada ahli yang berhormat, sebab tu saya menggulung peringkat jawatankuasa. Check handset sebab saya ada jawab
saya ingat Rasah yang bertanya. Ya, betul. 40 juta itu ada tetapi di bawah butiran Payung Rahmah. 200 juta Payung Rahmah itu termasuk 40 juta untuk tepung. Itu apa orang kata ulasan daripada MOF, ya. Dan saya nak beritahu Tan Sri Tua, tepung kegunaan am ni 40 juta ni bajet tu ada kita asingkan tapi tak pernah dituntut. Dah beberapa tahun tak pernah dituntut Yang Berhormat Tan Sri Tua. Kerana apa? Kerana tak ada kilang yang nak buat tepung kegunaan am ni. Ya, jadi dan rakyat pun tak pernah minta tepung kegunaan am dan tak ada kilang yang nak buat. Yang keluar ke tepung cap kunci, tepung cap ros. Tak ada tepung kegunaan am ini, tak ada kilang yang buat. Tapi apabila bercakap mengenai reformasi, kadang-kadang memastikan perkara asas itu terjaga adalah lebih penting. Semalam kami menceritakan mengenai derita penduduk di Tumpat, Kelantan yang masih perlu mengangkut air dari masjid atau surau kerana ketiadaan air di rumah. Saksikan laporan tersebut. Masalah ketiadaan air di kampung Simpangan ini dilihat tiada penyelesaian. Ini antara luahan derita mereka apabila masalah air masih berlarutan. Tak memang nak agak belakang biar ada air tapi gak berapa kali dah masuk berita masuk gapo pun lagu ni tak jadi dah supaya kita ambil cara dah gapo ni. Ibarat supaya terpinggir dah. Kita hak muda tak apalah hak sakit itu. Hak sakit hanya pomok kita gak ada kita kerja gak. Tak ada air nak mandi nak makan kan. Masa ni time cuti. Time cuti hari Jumaat, Sabtu cuti. Balik kerja pukul 5 ambil. Pagi kerja. Guna ini dah. Nak guna. Kalau tak ada kat kena tubik luar lagi. Kalau kapur sebelah tak ada kena tubik nu. Capai pak beli air, kena beli air lah boleh untuk minum. Ambil di masjid lah. Perkara ini pernah disuarakan kepada pihak berkaitan Kerajaan Negeri dan Air Kelantan Sdn Berhad AKSB, namun entah kenapa sehingga kini masalah air mereka tidak dapat diselesaikan. Buat report pun tak boleh, kita telefon tak akak. Tak ambil cak ni. Dia mari tu dah tahun ni dah mari tengok cek apa kita dah ada air. Lepas tu dia buat tak cara gitu. Nak boring sini tak boleh air masih gelap. Sungai dekat sungai. Sungai dekat boleh kita tengok air sungai. Air sungai pun memang masih. Air sungai pasal molek masih. Dia tak capur dia masih. Penderitaan penduduk kampung ini kerana berdepan masalah air pernah beberapa kali mendapat liputan media. Namun, pihak berkaitan masih memandang sepi kesusahan mereka tiada kemudahan asas ini. Tak ada air berapa tahun lagi dah tak ada air. Kali nak mengundi tak wakil mai tengok muka, bangun di perak ada. Tu. Punguh air tinggi Bu atas lori punguh ambil air sedaru-daru. Kita 3 hari sekali kita ambil dengan taki besar taki lori. Pasal kita cedek dah taki 2-3 taki atau rumah tu kita cedek dulu dah. Pak makan baru ni pun kita cedek dulu dah. Tak boleh harap kalau air ni air tak ada. di rumah memang tak keluar langsung dah. Di kawasan Simpangan tepi sungai ni memang tak keluar langsung dah. Kita sama orang kampung Simpangan ni pakak pergi ambil kapur atas kuk. Yang kat peliknya di kapur atas kuk tu ada air. Di kawasan Simpangan sepadan ni memang tak ada. Satu hari tu terpaksa pergi tiap-tiap hari lah. Pakai ye pun terpaksa pergi dobi. Rutin penduduk kampung ini antaranya mengangkut air dari kampung berdekatan dan menyimpannya di tangki simpanan rumah untuk kegunaan harian. Manakala untuk membasuh tandas, mencuci kenderaan pula, mereka menggunakan air sungai yang masin. Untuk membasuh pakaian, mereka menggunakan khidmat dobi di kawasan Bandar Tumpat. Tidak tertanggung lagi kesusahan tiada air. Sekali lagi rayuan mereka, dalam keberkatan sinar Ramadan, masalah ini akan temui titik noktah, derita pula berakhir. Baik, saya mahu berbincang bersama dengan Amlir Ayat, Mangku Presiden untuk Econite, satu NGO yang memberikan fokus kepada kelestarian atau sustainability. Amlir, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar, Luqman? Khabar baik, Amlir. Jadi beberapa kawasan seperti yang terlihat sebentar tadi dalam laporan itu, dan bukan itu sahaja laporan, sejak beberapa bulan atau tahun lepas kita sekali-sekala akan mendengar berkenaan dengan masalah bekalan air.
Beberapa kawasan, beberapa negeri berdepan dengan masalah bekalan air bersih. Ada yang disebabkan kemarau, ada disebabkan perkara-perkara lain. Pertama sekali, apa yang kita boleh faham mengenai mengapa masalah ini masih lagi berulang di beberapa lokasi berbeza sehingga ke hari ini? Okey, terima kasih Lokman. Berkenaan dengan dia ada dua masalah sebenarnya. Satu masalah pencemaran air, masalah air yang bersih itu kurang, dan satu lagi masalah ialah masalah jumlah air. Tapi kedua-dua ini berkait rapat. Berarti kalau air yang tercemar itu banyak, maka air yang bersih itu kurang. Sebab jumlah air yang ada di Malaysia malah di seluruh muka bumi ini adalah sama. Jadi kalau kita lihat kepada masalah pencemaran air ini, ada banyak faktor sebenarnya. Ia juga sama ada faktor-faktor ini sama ada secara langsung ataupun tidak secara langsung. Kalau secara langsung, saya melihat di banyak tempat di Malaysia ini, saya nak melihat secara lebih terperinci. Misalnya masalah penebangan hutan yang sangat berleluasa. Masalah penebangan hutan ini memang telah sangat berleluasa di Malaysia sehingga kadang-kadang seolah ramai orang yang seolah orang kata apa, dah fed up lah. Ya, tak nak fokus lagi perkara itu ataupun menganggapnya sebagai satu perkara yang tidak dapat dielakkan lagi. Tapi saya rasa perkara ini sangat penting kerana sangat penting untuk diselesaikan. Kerana yang pertama sekali ia mengakibatkan masalah air yang sangat serius. Bukan sahaja masalah pencemaran air disebabkan oleh kekeruhan ataupun bahan-bahan galian yang berada dalam air yang boleh membahayakan kita, tetapi juga masalah tanah runtuh dan sebagainya. Ini satu isu yang perlu diberi perhatian. Kenapa Malaysia menghadapi masalah hutan, masalah penebangan hutan yang sangat serius? Kerana pemantauan itu kurang. Dan juga penguasaan itu mungkin tidak agresif. Hutan ini ditebang di banyak kawasan-kawasan yang tersembunyi. Jadi nak buat pemantauan apatah lagi penguasaan itu mungkin merupakan suatu perkara yang agak sukar. Kadang-kadang kalau kita berjalan di beberapa negeri, contohnya di negeri Kelantan, kita jalan di tepi jalan tu, kita tengok hutan itu ada di tepi jalan. Tapi bila kita masuk ke dalam tu, dah tak ada hutan lagi ataupun banyak hutan telah ditebang. Dan kawasan-kawasan hutan ini merupakan kawasan-kawasan tadahan hujan. Ini berarti bahawa apabila ia berlaku dalam kawasan tadahan hujan, hakisan yang berlaku setelah hutan ditebang akan mencemarkan sungai, dan sungai-sungai ini kebanyakannya merupakan sumber air bagi masyarakat tempatan. Dan hakisan ini akan terus berlaku. Kita tanam semula kawasan tu walaupun dengan sejuta pokok sekalipun, ia akan mengambil masa yang sangat lama untuk kembali kepada keadaan asal. Malah mungkin beratus tahun. Ya. Amlir, apa situasi menang-menang yang kita boleh capai? Kerana kalau kita ambil gambaran yang lebih luas, sudah tentu perhutanan yang berlebihan itu, penebangan hutan yang berlebihan itu tidak bagus. Tetapi mungkin kita faham kadang-kadang ia diperlukan untuk memajukan ekonomi satu-satu negeri. Ada atau tidak sebarang keseimbangan yang kita boleh capai antara perhutanan, inisiatif untuk memajukan ekonomi negeri dan sebagainya, membuka tanah baru untuk pembinaan bangunan dan sebagainya. Tapi pada masa yang sama, langkah-langkah yang kita boleh ambil untuk juga memastikan tidak ada sebarang kesan yang terlampau besar kepada bekalan air. Betul. Ini satu soalan yang sangat mencabarlah Luqman, sebab kita nak mencari satu jalan di mana kita nak tahu pembalakan ni keuntungannya sangat tinggi. Tetapi kalau kita nak bandingkan dengan kehilangan faedah-faedah lain daripada perhutanan, daripada penebangan hutan yang tidak terkawal ini, maka saya rasa mungkin lebih tinggi. Sebab kita akan menghadapi masalah-masalah bukan sahaja masalah banjir, tapi juga masalah-masalah kehilangan harta benda dan mungkin juga masalah kehilangan nyawa seperti mana yang telah berlaku sebelum ini. Ya. Jadi sekarang ni kita mungkin dapat untung yang banyak. Adakah kita ingin untung yang banyak itu dengan kita mengorbankan kos-kos lain? Jadi ini persoalan yang perlu kita perhatikan. Apa dalam bahasa Inggeris kita panggil cost benefit analysis. Kita dapat hutan banyak ni, kita dapat keuntungan banyak ni, contohnya sekian juta-juta, tetapi apakah yang akan berlaku selepas itu? Adakah kita
bilangan kita kurang daripada keuntungan ataupun lebih daripada keuntungan. Kalau lebih daripada keuntungan, saya rasa projek itu tidak seharusnya dijalankan. Satu lagi isu yang saya nak tekankan ialah ini boleh dianggap sebagai penyelesaian, iaitu kita perlu menjalankan suatu proses perancangan dan juga perbincangan yang jujur dan juga terbuka dalam kalangan ahli-ahli akademik dan juga pihak kerajaan negeri. Contohnya. Jadi dalam perbincangan tersebut perlu dicari suatu jalan bagaimana kita boleh menghasilkan ekonomi yang tinggi kepada negeri tanpa merosakkan sumber alam yang sedia ada. Ini sangat penting. Jangan kita Adakah saudara Amli mengatakan bahawa mungkin setakat ini polisi yang kita laksanakan di apa-apa sahaja negeri ada elemen politik di mana mungkin nasihat para akademik kurang didengari kerana ia mungkin tidak akan mencapai impak yang lebih cepat yang boleh ditunjuk kepada rakyat di sana? Saya rasa itu satu faktor juga, Luqman, ya. Sebab apa kadang-kadang ahli politik ni dia, kalau dia dengar pendapat ahli akademik, mungkin ahli akademik akan memberikan dia satu jawapan yang tidak sesuai dengan kehendak dia. Mungkin dia nak untung yang lebih cepat. Katakanlah untungnya, contohnya, dalam setahun dia dapat 2 bilion. Jadi kita nakkan ahli akademik itu mencari satu jalan bagaimana kita nak dapat 2 bilion. Mungkin itu tidak, mungkin itu adalah mustahil. Kerana kita memerlukan satu penghasilan ataupun pengeksploitasian sumber alam yang terlampau banyak sehingga mengorbankan tahap sosial masyarakat di negeri tersebut. Jadi apa yang perlu berlaku ialah apakah kita perlu tanya apakah keperluan kita, apakah alternatif lain yang boleh kita laksanakan untuk mencapai tahap ekonomi yang kita perlukan, bukan yang kita mahu. Kita bukan nak mungkin kita tak perlu beruntung berjuta-juta, berbilion-bilion. Kadang-kadang kita nak untung yang berlebih-lebihan. Ya. Sebenarnya kadang-kadang jumlah itu mungkin tak perlu. Kita hanya perlu setakat mungkin beberapa juta dan kita boleh menjalankan ekonomi, aktiviti-aktiviti ekonomi ataupun meningkatkan tahap sosial dalam sesebuah negeri. Tapi kalau kita nak untung yang terlalu banyak, saya rasa itu satu misi yang tidak wajar lah sehingga mengorbankan masyarakat. Dan juga saya bagi contoh-contoh yang lebih spesifik, lebih terperinci. Pihak kerajaan persekutuan, dia menyediakan satu dasar ataupun polisi yang menentukan kaedah terbaik ataupun kita kata kaedah yang lebih mampan untuk menebang hutan. Ya. Tapi saya rasa semua negeri tahu ni. Semua masalahnya adakah kita nak buat ataupun tidak buat. Sistem itu telah diatur berpuluh-puluh tahun dan terbukti sebagai sistem yang baik. Tetapi persoalannya adakah pihak negeri akan committed ataupun ingin mengikuti sistem tersebut. Mustahil pihak negeri tidak mengetahui mengenai sistem tersebut. Jadi sekarang ni isunya adakah mereka committed ataupun tidak. Baik. Itu antara yang kita mahu sentuh selepas ini, Amli, berkenaan dengan koordinasi antara kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri dalam memastikan bekalan air, penyampaian bekalan air ini terjaga dan berkualiti tinggi. Kita akan beristirahat seketika, Amli. Kita akan sambung perbincangan selepas ini. Pantau agenda reformasi akan kembali. Bertemu kembali dalam pantau agenda reformasi. Hari ini fokus kami adalah memastikan bekalan air yang terjaga, yang bukan sahaja bersih tetapi ada. Di setengah tempat kita sudah kongsikan laporan sebelum ini bahawa tidak ada bekalan air khasnya sewaktu bulan Ramadan di mana kesan itu mungkin semakin mencengkam, lebih mencengkam bagi penduduk di sana dengan cuaca panas terik yang dijangka berlarutan untuk beberapa hari dan juga minggu akan datang. Saya mahu berbincang dan sambung perbincangan saya bersama dengan saudara Amlir Ayat, pemangku Presiden untuk Econites, NGO yang memberikan fokus kepada langkah-langkah atau inisiatif-inisiatif berkait dengan kelestarian. Amli, sebelum kita beristirahat setelah tadi, kita bincang juga sikit berkenaan dengan koordinasi antara kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri, di mana Amli mengatakan bahawa ada plan untuk pembalakan sebagai contoh yang digariskan di peringkat persekutuan yang mungkin tidak dipatuhi sepenuhnya oleh kerajaan negeri, dan ini antara faktor
yang memberi kesan kepada kualiti dan ketersediaan bekalan air. Apa yang kita boleh kembangkan daripada situ, Amli? Adakah kita menyaksikan atau kita boleh menjangkakan bahawa koordinasi antara kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri ini akan tidak bertambah baik dalam masa terdekat ini? Saya melihat ada perkembangan yang agak positif walaupun sedikit. Kerajaan-kerajaan negeri semakin prihatin yang saya lihatlah mengenai dengan penebangan hutan ini, tapi masih banyak lagi ruang untuk dimantapkan. Kerajaan negeri haruslah bersedia untuk menerima hakikat bahawa kita ada undang-undang ataupun kaedah ataupun garis panduan yang baik untuk diikuti di peringkat negeri di dalam isu ataupun di dalam penghasilan hasil hutan. Tetapi kadang-kadang itulah saya sebut tadi komitmen. Dan pihak negeri juga mempunyai bidang kuasa yang total untuk mengambil hasil-hasil negeri kerana dalam perlembagaan mereka mempunyai hak sepenuhnya ke atas hasil negeri, tanah, hutan, air dan seumpamanya. Jadi apa yang kita perlukan ialah komitmen daripada kerajaan negeri. Kalau nak harap pada kerajaan persekutuan boleh nasihatlah. Tapi kerajaan negeri akan menentukannya. Jadi sekarang ini kalau dari pihak NGO berdasarkan kepada perhubungan ataupun komunikasi saya dengan pihak-pihak NGO, mereka ini ingin sangat kalau boleh bertemu dengan pihak-pihak kerajaan negeri untuk membincangkan isu-isu ini dan pada waktu yang sama memohon kepada pihak kerajaan negeri supaya melihat kembali lebih bertimbang rasa kepada rakyat. Sebab apa? Akibat daripada pengautan sumber alam yang tidak terkawal ini akan menghasilkan masalah yang banyak kepada rakyat, sama ada bukan sahaja dari masalah kualiti dan kuantiti air, masalah air kotor dan juga masalah banjir, tetapi juga masalah perubahan iklim yang sangat serius sekarang ini. Kita tengok makin panas dan sebagainya dan kita masih terus menebang hutan. Ini satu perkara yang tidak logik, yang tidak boleh kita pandang remeh, khususnya dalam sebuah negara di Malaysia yang bukanlah besar sangat dan hutan kita pun semakin banyak hilang, harimau dah makin kurang. Jadi banyak isu-isu ni saya pernah saya tahulah kes-kes di mana dalam laporan EIA ataupun kesan alam kita di mana hasil daripada kesan alam kita itu ataupun cadangannya untuk contohnya untuk melihara, untuk melarang sebarang projek itu dilaksanakan di suatu kawasan tidak diterima oleh kerajaan negeri. Saya rasa ini suatu perkara yang tidak sepatutnya berlaku. Kita mengadakan Akta Kualiti Alam Kita dan juga EIA penilaian alam kita ini untuk diikuti supaya alam kita ini dapat dinikmati oleh rakyat dan supaya tidak berlaku kesan-kesan buruk kepada kehidupan rakyat. Tetapi sebaliknya berlaku, kerajaan negeri yang sepatutnya menjaga sumber alam tidak menjaga sumber alam dengan sewajarnya. Ya, Amli, secara ringkas ni kita ada lebih kurang seminit lagi. Balik pada apa yang Amli sebut tadi berkenaan dengan kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri. Secara logiknya, jika situasi bekalan air bertambah baik di mana-mana saja negeri, ia sudah tentu akan menjadi perkara yang bagus untuk kerajaan negeri itu. Ia mencerminkan prestasi mereka yang baik dan membuatkan rakyat lebih gembira di negeri itu dan sebagainya. Tetapi mengapa agaknya kalau kita cuba nak faham, mengapa jika ada kepincangan dalam koordinasi antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri ini, seperti yang Amli dakwa, pelaksanaan di peringkat negeri itu kurang atau kurang efektif. Adakah mungkin pelan ataupun garis panduan yang digariskan oleh kerajaan persekutuan akan menyebabkan kerajaan negeri perlu keluar dana yang banyak dan mereka tiada dana itu, atau adakah langkah yang mereka perlu ambil untuk mengikuti pelan itu mungkin kurang popular dalam jangka masa pendek atau apa, Amli? Dia sebenarnya ada banyak faktor dan dia bergantung kepada negeri, Luqman. Jadi kalau apa yang saya boleh nyatakan di sini, seperti mana yang saya sebut tadi, setiap negeri kalau dia ada masalah dari sudut kewangan dan ingin melakukan sesuatu yang agak
meruncingkan keadaan alam sekitar dalam menghasilkan ekonominya, maka ia patut berunding terlebih dahulu dengan kerajaan persekutuan. Bukan kerajaan persekutuan saja. Kalau dia tak nak panggil kerajaan persekutuan pun tak apa. Dia panggil orang-orang yang pakar dalam bidang ekonomi ini, cuba dan juga dalam bidang perhutanan seumpamanya, bidang alam sekitar, supaya duduk bersama-sama dan mencari jalan bagaimana kita boleh menyelesaikan masalah ekonomi negeri tersebut tanpa menyebabkan masalah sosial. At the end of the day, sosial. Ya. Jadi tanpa menyebabkan masalah sosial kepada masyarakat. Ini sangat penting, perbincangan. Tapi bukan kata dalam satu negeri, setiap negeri itu berlain. Kadang-kadang antara daerah itu pun berlainan. Jadi saya nak bagi suatu kata putus yang sesuai untuk semua negeri. Secara terperinci mungkin tidak ada. Tetapi secara umum itu adalah salah satu perkara yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan dan dilaksanakan oleh kerajaan negeri. Kerana saya pernah melihat apabila perkara ini berlaku, maka terdapatnya pemantapan ataupun pembaikan dari sudut pemeliharaan alam sekitar dan pada waktu yang sama pemulihan ekonomi yang lebih baik. Walaupun tidak sebesar keuntungan diharapkan jikalau kita menebang hutan yang beratus-ratus ataupun beribu-ribu hektar. Itu secara pandangan peribadi saya lah. Itu saja untuk episod kali ini. Kita jumpa lagi dalam episod seterusnya. Assalamualaikum dan salam hormat. Terima kasih kerana menonton.